Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Mariam Zanara Ibrahim. Berita utama, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Mopeng telah menerima kunjungan hormat daripada rombongan Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak NREB di pejabat beliau di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching pada Isnin. Kunjungan yang diketuai oleh Controller Kualiti Alam Sekitar Peggy Ronin Edin itu bertujuan bagi menjemput Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari menghadiri Anugerah Alam Sekitar Premier Sarawak PSCA 2021-2022 ke-10 yang akan berlangsung pada 14 Disember ini. Ketika ditemui wartawan selepas kunjungan hormat itu, Peggy memberitahu PSCA merupakan salah satu inisiatif Kerajaan Sarawak untuk memberi pengiktirafan dan menggalakkan semua sektor industri untuk mengutamakan pengurusan alam sekitar dengan baik. Okay, the PSCA is the recognition by the state government to all the industries, government sectors, for the local authorities, individual as well as NGOs, where government want to recognize their environmental effort, their green initiatives. So we encourage them. We have done this for the last 21 years. We started in 2001. So this is the 10th Premier Sarawak Environmental Award. Right, so we know that everyone is talking about environment now, climate change. So this is a good venue for them to show to the people that they do practice green initiatives. They care about the environment, the mental protection. Yeah. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof mengimbas kad perakam waktu sebagai clock-in di Kementerian Peladangan dan Komoditi pada jam 8.30 pagi Isnin. Sejurus selepas itu, beliau diberi taklimat oleh pemangku Ketua Setiausaha Kementerian Peladangan dan Komoditi Mat Zaidi Muhammad Karli dan mengadakan perjumpaan serta berkenalan dengan pengurusan tertinggi dan pegawai atasan kementerian. Beliau kemudiannya menghadiri mesyuarat khas Kabinet Kerajaan Perpaduan yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari sama. Sejurus selepas itu, Datuk Seri Fadilah memasuki pejabat Timbalan Perdana Menteri secara rasmi dengan mengimbas kad perakam waktu pada jam 12.04 tengah hari serta bertemu dengan pihak pengurusan di situ. Berita seterusnya, Serian International Remote Control Carnival SIRCC tahun 2022 yang kini dalam edisi kelima mampu menjadi platform untuk para peserta meluaskan ilmu serta kenalan dalam suasana kepelbagaian demografik yang menyertai program tersebut. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Roland Sagah Wiin berkata program itu boleh diambil sebagai peluang untuk merapatkan hubungan silaturahim dalam kalangan peserta walaupun berbeza latar belakang, budaya, pendapat, bahasa dan juga negara. Jelasnya beliau terharu dan bangga dengan penyertaan meriah dalam SIRCC yang terdiri daripada warga negara Malaysia dan juga negara luar termasuk Indonesia, Thailand, Brunei Darussalam, Kuwait, Dubai dan Abu Dhabi. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis penangguhan edisi kelima SIRCC tahun 2022 di Danu Serian pada malam Ahad. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat itu menambah penganjuran program seumpamanya akan mempromosikan bahagian Serian sebagai salah satu lokasi kegemaran terutamanya bagi pertandingan kawalan jauh. Pada program itu, Datuk Roland turut mengumumkan peruntukan sejumlah RM30,000 kepada SIRCC. Untuk rekod, edisi kelima SIRCC tahun 2022, anjuran Majlis Daerah Serian ini dilaksanakan selama 3 hari bermula Jumaat hingga Ahad. Turut menjayakan SIRCC kali ini ialah 3 kelab dan persatuan iaitu Kuching RC Boat Association, Borneo Scale Crawler dan Petra Flyers RC Club. Dalam pada itu, program tersebut berjaya dianjurkan dengan Gas Power Team membawa pulang wang tunai sebanyak RM7,000 setelah dinobatkan sebagai King of Danu Serian pada tahun ini. Di Bintulu pula, seramai 37 penerima dari kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Jepak telah menerima geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM263,000. Difahamkan penerima-penerima tersebut terdiri daripada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung dan Rumah Panjang, Jawatankuasa Pengurusan Masjid, Kelab dan Badan Bukan Kerajaan NGO. Majlis penyerahan geran tersebut telah disempurnakan oleh Adun Jepak Datuk Talib Zulkifli di Pusat Khidmat Dun Jepak pada Jumaat. Dalam pada itu, Datuk Talib mengingatkan kepada para penerima agar menggunakan peruntukan tersebut dengan sebaiknya untuk melaksanakan aktiviti serta memajukan pertubuhan dan JKKK masing-masing. Laporan selanjutnya, jambatan yang menghubungkan Jalan Kelong Seridan telah runtuh pada tahun lepas dan projek baik pulih sedang diusahakan oleh Jabatan Kerjaya JKR. Menurut Adun Telangusan Dennis Ngau, beliau telah diberikan taklimat oleh pihak JKR di mana projek baik pulih tersebut akan siap sepenuhnya pada Mac 2023.
jambatan yang menghubung jalan kita balik ke Kampung Long Seridan Jambatan Tutoh telah runtuh tahun lepas disebabkan air yang luar biasa tingginya hujan lebat. Semalam saya dengan Datuk Berawal telah diberi taklimat oleh pihak JKR. Jadi saya kena maklum ini usaha membangun semula jambatan ini telah bermula, dan kalau mengikut planning schedule daripada JKR, jambatan ini pada paling lewat bulan 3 tahun depan Jambatan Tutoh akan siap dilaksanakan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis makan malam sempena sambutan pra-Christmas dan ulang tahun ketiga Persatuan Kebudayaan dan Kesenian Wanita Long Seridan Telang Usan Miri pada Ahad. Majlis telah disempurnakan oleh Dennis mewakili Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Dalam majlis itu, Dennis Ngau telah menyampaikan peruntukan MRP daripada Datuk Sebastian berjumlah RM5,000 kepada Persatuan Kebudayaan dan Kesenian Wanita Long Seridan Telang Usan Miri. Manakala pemberian geran Unit Hal Ehwal Agama lain UNIFOR menunjukkan komitmen Kerajaan Sarawak untuk memperkasakan agama-agama lain di samping menjaga kesejahteraan dan keharmonian rakyat pelbagai agama di negeri ini. Geran tersebut antaranya bertujuan sebagai peruntukan untuk membina atau menaik taraf rumah ibadat agama-agama lain termasuk agama Kristian, Hindu dan Buddha. Dalam pada itu, masyarakat di kawasan Dun Tanjung Datu turut tidak ketinggalan mendapatkan geran UNIFOR itu dengan geran sejumlah RM540,000 telah disampaikan kepada 8 penerima yang mewakili St. Stephen's Church Kampung Rayu Iban Lundu, Chapel St. Andrew Kampung Siru Dayak, Tapak Perkuburan BEM Kampung Pueh, Rumah Adat Kampung Siru Dayak, Christ Church Kampung Setunggang Dayak, St. Simon Chapel Kampung Sebat Dayak, Jawatankuasa Tanah Perkuburan Munggu Belian Gereja St. Francis Lundu dan pembinaan bangunan baru Gereja Good Shepherd. Geran tersebut telah disampaikan oleh Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan dalam sebuah majlis penyampaian geran di Bilik Mesyuarat Dewan Maligai Gading Lundu pada Ahad. Sementara itu, beliau turut menyampaikan geran MRP dan geran MyHas berjumlah RM167,000 kepada 28 pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.